Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah pembacaan bagi muqaddimah kitab berkaitan dengan ilmu tauhid yang bertajuk Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til, karangan Al-Syeikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah, yang dikenali dengan Badruddin Ibnu Jama'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Syeikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Qadhi Al-Muslimin Badruddin bin Jama'ah. الحمد لله الذي حجب العقول عن إدراك ذاته ودل على وجوده بمصنوعاته وأفعاله وصفاته وجل عن شبه التعطيل وشوائب التشبيه وتعالى عن النظير والمثيل والشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا هو إليه المصير وأفضل الصلاة وأتم التسليم وأتم السلام على نبيه محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان على الدوام. أما بعد، فإن الذب عن الدين لمن تمكن منه فرض واجب. أما بعد، sesungguhnya mempertahankan agama bagi mereka yang mampu melakukannya adalah suatu kefarduan yang wajib. Warradda ala ahli al-bid'ah amrun lazim, dan menyanggah dan menolak ahli-ahli bid'ah adalah suatu perkara yang mesti. Ma'a annahu la yaqdir ala al-hamli ala al-i'tiqad illa ar-rabbu alladhi biyadihi tasarifu qulubil ibad. Walau bagaimanapun, tiada sesiapa yang mampu untuk memaksa orang lain untuk beriktikad dengan sesuatu iktikad melainkan Allah, Rabb, yang di tangannya pertukaran hati-hati hamba. Wa ghayatul muntasibi li iqamati dalil bayanu ibtali hujaji ahli tashbih wa ta'til. Maksud dan tujuan orang yang bangkit untuk mengemukakan dalil hanyalah menjelaskan perkara yang membatalkan hujah-hujah ahli tashbih dan ta'til. Maksudnya, ulama-ulama yang menulis tentang ilmu tauhid, maksud daripada mereka bukan untuk memaksakan akidah itu masuk ke dalam hati lawannya, kerana ia luar daripada kemampuan manusia. Tetapi maksud daripada mereka adalah memberi penjelasan sehingga dapat membatalkan hujah-hujah yang diangkat oleh dua aliran yang menyeleweng dalam akidah. Aliran yang pertama ialah ahlu tashbih, iaitu aliran yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan aliran yang kedua adalah ahlu ta'til, iaitu golongan yang menafikan sifat-sifat yang diisbatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Maka musannif membawa sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, barang siapa yang Allah mahu memberi petunjuk kepadanya, maka dia akan melapangkan dadanya untuk Islam, dan barang siapa yang Allah mahu menyesatkannya, maka dia akan menjadikan dada orang itu sempit sehingga seperti mereka itu naik ke langit. Walamma sya'a fil khasah
madhhabul mu'tazilah al-muaddi ila at-ta'til, wa fil 'ammah madhhabut tashbih al-muaddi ila at-tajsimi wal hulul. Intasaba ahlul ilmi min ahli al-haqqi lirradd 'ala al-madhhabain wa bayanil haqqil mubini al-mubayini lil qawlain. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah yang hidup pada sekitar tahun 639 lahir dan 727 wafat, menyatakan realiti pada zaman beliau. Golongan-golongan yang terpelajar, golongan-golongan yang intelek, lebih banyak tersebar pada mereka itu mazhab Mu'tazilah. Jadi mazhab Mu'tazilah ini kecenderungannya akan membawa kepada ta'til, mu'attilah, iaitu mengabaikan, membuang, sebenarnya membuang sifat-sifat Allah. Itu dipanggil mazhab ta'til. Dan di kalangan orang awam pula yang banyak tersebar adalah mazhab tashbih. Ini satu perkara berkaitan dengan sejarah firaq, iaitu di kalangan khassah banyak tersebar mazhab at-ta'til. Kerana kalau di zaman dahulu ini, Mu'tazilah ini adalah di kalangan ulama, di kalangan orang cendekiawan yang mempelajari ilmu mantik, yang mempelajari ilmu uqul. Adapun di kalangan awam, mereka terpengaruh dengan mazhab tashbih. Kerana mazhab tashbih ini lebih mudah dihadam oleh orang awam berbanding mazhab ta'til yang memerlukan kaedah-kaedah aqliyah. Maka oleh kerana dua mazhab ini telah tersebar secara meluas pada zaman kini, kata pengarang, iaitu tahun 700 Hijrah, yang membawa kepada ta'til, yang membawa kepada tajsim dan hulul, menjisimkan Allah dan menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini berada, hulul ini maksudnya berada di mana-mana tempat. Itu yang dimaksudkan dengan mazhab hulul. Adapun mazhab tajsim iaitu memberi jisim kepada zat Allah Subhanahu wa taala demi menolak dan menyanggah mazhab ataupun dua aliran mazhab yang menyeleweng ini. Maka ahli ilmu daripada kalangan ahli hak telah bangkit untuk menolak dan menyanggah dan menjelaskan hak yang jelas, al-haqqil mubin, hak yang jelas, al-mubayin, yang berbeza sama sekali dengan kedua-dua aliran yang disebutkan tadi. Fa amma madhhabul i'tizal faqad muhiya fi biladina rasmuhu walam yabqa fiha illa dhikruhu. Adapun mazhab Mu'tazilah, lihat apa kata Ibnu Jama'ah. Adapun mazhab Mu'tazilah, maka sesungguhnya telah pupus, telah lenyap di negara kita, di negeri kita, iaitu di Mesir, kesan-kesannya, tanda-tandanya. Sebenarnya Mu'tazilah ini sudah menjadi mazhab yang pupus dan tidak berbaki padanya, iaitu di negara kita, di negeri orang Islam, melainkan hanya tinggal nama sahaja. Adapun kesannya, adapun tanda-tandanya sebenarnya telah dihapuskan. Wa amma madhhabut tashbih fa inna jama'atin min al-a'wamil 'ammah al-mujanibina lil ulama'il a'lam ahsanu dhanna fi ba'd man yunsabu dhalika ilaihim fa'tamadu fi taqlid dinihim alaihim إذ كان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العام وفهمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. Cuba kita lihat sejarahnya. Mazhab Mu'tazilah tahun 700 sebenarnya sudah tiada, sudah pupus, hanya berada dalam lipatan ilmu al-firaq sahaja, al-firaq wan nihal sahaja. Adapun mazhab tashbih, menjisimkan Allah, mentashbihkan Allah dengan makhluk, maka sesungguhnya
beberapa kumpulan daripada orang awam yang berjauhan dengan ulama telah bersangka baik. Lihat. Apakah punca mazhab tashbih ataupun tajsim ini menjadi popular? Pertama, apabila orang awam bersangka baik dengan mereka-mereka yang dinisbahkan akidah ini kepada mereka. Jadi boleh share dulu. Saifullah Aisyah, Rerama Ungu, nama lama. Ahsanul dhanna fi ba'dhi man yunsabu dhalika ilaihim. Tengok, punca terjebak dengan mazhab tashbih ini. Pertama, awam. Yang kedua, apabila mereka bersangka baik dengan golongan yang membawa akidah tersebut di khalayak masyarakat. Lalu orang awam telah beriktimad dan bertaklid, meletakkan pegangan agama mereka dengan berpaut kepada sebahagian daripada mereka yang membawa akidah tashbih ini. Kenapa? Kenapa lebih mudah dihadam oleh orang awam? Kerana mazhab tashbih ini lebih hampir dengan otak orang awam. Dan kefahamannya menunjukkan apa? Kalau orang itu tidak belajar tanpa ilmu, maka dia akan terpengaruh dengan akidah tashbih. Akidah tashbih ini boleh dikatakan adalah akidah juhala, orang-orang yang jahil, yang tidak memahami akidah dengan yang sebenarnya. Lalu musannif membawa sepotong ayat Al-Quran yang berbunyi, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Bahkan mereka telah berdusta dengan perkara yang mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya. وقد ذكرت في هذا المختصر معاني ما تمسكوا به من الآيات الكريمة والأخبار الصحيحة والحسنة والسقيمة وما يجب رد معانيها إليه ويتعين حملها عليه مما يليق بجلال عظمته وكمال صفاته وقديم عزته على ما تقتضيه لغة العرب التي نزل بها القرآن ومفهوم ذلك بين عند أهل اللسان. Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah mempunyai suatu pegangan, dan beliau telah menyebut dalam kitab yang kita membicarakannya sekarang ini. Di dalam kitab ini, kata pengarang, sesungguhnya saya telah menjelaskan di dalam kitab yang ringkas ini maksud-maksud, makna-makna ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, hasan dan dhaif, yang mereka, iaitu orang yang terpengaruh dengan mazhab tashbih, berpegang dengannya. Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan istawa, apakah yang dimaksudkan dengan yad, apakah yang dimaksudkan dengan ain. Jadi makna-maknanya aku telah menerangkan di dalam kitab yang ringkas ini. Dan apakah perkataan-perkataan yang wajib dikembalikan makna-makna perkataan-perkataan itu kepadanya. Dan semestinya memaknakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tersebut di atas suatu makna yang sesuai, yang layak dengan keagungan dan kebesaran Allah, kesempurnaan sifatnya dan kemuliaannya yang qadim. Kita memaknakan ayat-ayat tersebut dengan makna yang bakal dinyatakan kelak adalah berdasarkan tuntutan bahasa Arab. Bukan hanya semata-mata takwil yang tiada asasnya. Bahkan pemaknaan tersebut masih lagi berada di atas asas bahasa Arab yang diturunkan dengannya Al-Quran. Dan wa mafhumu dzalika, dan kefahaman tentang ayat-ayat itu adalah benda yang jelas. Benda yang jelas di sisi ahli bahasa, bukan takwil yang ba'id, bukan tahrif apatah lagi, tetapi dia masih berada dalam lingkungan bahasa Arab yang difahami oleh ahlul lisan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum."
Dan kami tidak mengutuskan daripada kalangan Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya Rasul itu menjelaskan kepada mereka. فأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين بلسان قومه العربي المبين ونزل به القرآن ونيط به عقود الإيمان وبه وردت أدلة الأحكام وبيان الحلال والحرام. Lalu Allah telah mengutuskan penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid, ketua kepada sekalian Rasul, dengan bahasa kaumnya, iaitu bahasa Arab yang jelas. Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan ikatan iman itu dengan bahasa tersebut, iaitu kalau sesiapa yang beragama Islam, dia perlu mengikat dirinya dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab juga telah datang dengannya dalil-dalil hukum. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, penjelasan halal dan haram juga datang dalam bahasa Arab, iaitu sumber primanya adalah Al-Quran dan hadis. Wa khutibu ala ma ya'rifunahu min lughatihim. Ini hujjah daripada pengarang. Kenapa kita kena maknakan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang difahami oleh mukhatab pada ketika itu, berdasarkan ayat yang dibacakan tadi. Kata lagi musannif, wa khutibu ala ma ya'rifunahu min lughatihim wa yafhamunahu min mukhatabatihim min haqa'iqiha wa majazatiha wa mufassalatiha wa mudmaratiha wa isharatiha wa isti'aratiha wa kinayatiha wa nususiha wa zawahiriha wa umumiha wa khususiha wa mutlaqiha wa muqayyadiha falam yahtaju 'inda nuzulil kitab ilaihim wa wurudi sunnati alaihim ila su'alin an madlulil alfaz lima'rifatihim bima'naha wala bahtha an mahalliha li fahmi muqtadaha. Orang-orang Arab, khususnya para sahabat, telah dikhitabkan berdasarkan perkara yang mereka faham, mereka tahu daripada bahasa mereka, dan mereka memahaminya melalui dialog ataupun pertuturan yang mereka lakukan pada ketika itu. Mereka memahami sesuatu ayat berdasarkan makna hakikatnya, makna majaznya, makna yang dijelaskan, makna yang ditakdirkan, sama ada datang dalam bahasa isyarat, datang dalam bahasa isti'arah, dalam bahasa kinayah, bahasa kiasan, bahasa metafora. Dan mereka juga memahami tentang ayat-ayat yang bersifat nas, ayat-ayat yang bersifat zahir, ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang khusus, ayat-ayat yang mutlak, ayat yang muqayyad. Oleh kerana mereka ini ahli bahasa dan Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, maka realitinya, dan dia sebenarnya menjawab persoalan mengapa tiada soalan daripada sahabat tentang ayat-ayat sifat. Apa maksud istawa? Apa maksud yad? Apa maksud ain? Realitinya kerana mereka memahaminya berdasarkan muqtada lughatil Arab. Lalu mereka tidak memerlukan ketika turunnya ayat Al-Quran kepada mereka, ketika turunnya Al-Quran kepada mereka, ketika hadis disampaikan kepada mereka, mereka tidak perlu bertanya tentang madlul, maksud daripada sesuatu lafaz, kerana pengetahuan mereka tentang maknanya, dan tidak perlu pula membahaskan tentang apakah mahal, apakah tempat letak bagi lafaz-lafaz tersebut, kerana mereka memahami tuntutan daripada setiap ayat daripada Al-Quran dan daripada hadis. Cuba kita tengok, beliau menyambung lagi, walidzalika lamma nazala uhillat lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Apabila ayat ini turun, dihalalkan kepada kamu pada malam puasa arrafathu ila nisaikum. Arrafathu ila nisaikum, walaupun perkataan ini nampak seperti tidak didatangkan dengan sarih, tetapi mereka tiada keraguan
bahawasanya ar-rafathu ila nisaikum maksudnya adalah jima'. Misalnya turun ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti. Apabila ayat ini diturunkan, janganlah kamu menjadikan tanganmu dibelenggu sehingga tengkukmu, dan janganlah pula kamu membukanya seluas-luasnya. Walaupun ayat ini nampak seperti kiasan dan metafora, tetapi mereka tiada keraguan. Maksud di balik ayat ini adalah maksud tangan dibelenggu ke tengkuk maksudnya bakhil. Dan maksud buka tangan seluas-luasnya maksudnya dermawan. Misalnya lagi wa anzalnal hadida, ayat dalam surah Al-Hadid. Allah menggunakan perkataan wa anzalnal hadida, dan kami telah menurunkan besi. Mereka tiada keraguan yang dimaksudkan menurunkan besi iaitu kami telah mencipta besi. Anzalna ditakwilkan dengan makna al-khalq, khalaq. Misalnya lagi wa kadza anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Ayat ini Allah Ta'ala berfirman, kami telah turunkan untuk kamu daripada kalangan binatang-binatang ternakan ada 8 jenis, 8 pasang. Adakah binatang itu diturunkan daripada langit? Walaupun perkataan yang digunakan anzalna, maka para sahabat fakadzalika lam yashukku anna ma la yaliqu bi jalalillah. Jadi mereka faham maksud anzalna khalaqna, bukan maknanya binatang itu turun daripada langit. Begitulah juga fakadzalika lam yashukku anna ma la yaliqu bi jalalillah ta'ala lam yurad fi qawlihi ta'ala istawa 'ala al-'arsy wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahwihi minal ayat wa minas sunnati yanzilu rabbuna kulla yawmin ila as-sama'i ad-dunya wal hajarul aswadu yaminullahi fil ardi al qalbu baina isba'aini min asabi'ir rahman fa innallaha qibala wajhi. Ini contoh-contoh ayat-ayat yang kalau dimaknakan dengan zahir, dia akan memberi makna yang tidak layak. Misalnya ayat istawa 'alal 'arsy, ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Mereka para sahabat tiada keraguan bahawasanya yang dimaksudkan daripada istawa 'alal 'arsy bukanlah makna yang tidak layak bagi zat Allah. Ia dimaknakan dengan wa huwa, dialah Allah yang ada bersama dengan kamu di mana kamu berada. Maka mereka faham, mereka tak ada keraguan. Tidaklah dimaksudkan daripada ayat ini sesuatu makna yang tidak layak dengan zat Allah. Begitu juga hadis yang berbunyi Tuhan kami turun setiap malam, setiap hari ke langit dunia. Mereka tidak memahami dengan makna turun yang hakiki. Dan Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Mereka tidak memahami secara literal bahawasanya memang Hajarul Aswad itu tangan kanan, tetapi dimaknakan dengan kiasan. Begitu juga hadis hati manusia itu di antara 2 jari daripada jari-jari Ar-Rahman. Mereka tidak memahami jari itu dengan makna anggota berjisim. Dan begitu juga hadis yang berbunyi sesiapa yang berdiri maka solat, maka Allah berada di hadapan wajahnya. Mereka tidak memahami dengan makna jihah. Kullu dhalika wa nahwihi lam yashukku annama la yaliqu bi jalali rabbi tabaraka wa ta'ala ghairu muradin wa anna al-murada bidhalika al-ma'ani al-la'iqatu bi jalalihi ta'ala min majazatil alfazi wa ta'wiliha lima fahimu minhu lamma fahimu minhu lam yas'alu anhu walau lam yafhamu minhu ma yaliqu bi jalali rabbi ta'ala la sa'alu anhu wa bahathu. Setiap daripada yang dinyatakan tadi dan seumpamanya, mereka tidak merasa ragu bahawasanya makna-makna yang tidak layak bagi zat Allah bukanlah yang dimaksudkan. Bahkan yang dimaksudkan daripada lafaz-lafaz tadi adalah makna-makna yang layak dengan ketinggian Allah daripada segi makna-makna yang majaz bagi lafaz tersebut dan takwilan-takwilan bagi lafaz tersebut.
oleh kerana mereka begitu faham makna-makna bagi ayat dan hadis tersebut dengan makna yang layak bagi zat Allah, mereka tidak bertanya. Kalaulah mereka tidak faham, nescaya mereka akan tanya. Tetapi yang realitinya mereka tidak bertanya. Jadi apabila mereka tidak bertanya, ia memberi makna mereka memahami sesuatu makna yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifala. Kenapa kita kata begitu? Sahabat ni dia ada satu sifat bertanya. Dia ada satu sifat bertanya. Mereka ini ada satu sifat bertanya. Wa kaifala, kata pengarang. Mengapa pula mereka tak bertanya? Sedangkan mereka ini adalah orang yang sama, yang telah bertanya tentang apakah itu haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang harta-harta anak yatim. Mereka bertanya tentang bulan. Yas'alunaka 'anil ahilla. Bertanya tentang infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Dan bertanya tentang alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka bertanya tentang apa? Tentang solat-solat orang yang mana yang dahulunya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian telah meninggal dunia. Sekarang kiblat telah ditukar kepada Kaabah. Ini kan ada dalam hadis. Mereka dalam bab-bab hukum seperti ini, bila ada sesuatu yang menghantui pemikiran mereka, yang mereka tak faham, mereka akan tanya. Tetapi kata pengarang, fa kaifa yatrukuna as-su'ala an sifatir rabbil aliyati inda adami fahmi ma warada fiha ma'a anna ma'rifat Allah ta'ala aslul iman wa manba'ul irfan, walakin lamma intashara al-islam fil ardi wa dakhala fihi man la ya'rifu tasarif lisan al-arabi min al-a'ajim wal anbati والتبس عليهم اللسان العربي بالعرفي لعدم علمهم بتصاريفه من حقيقة ومجاز وكناية واستعارة وحذف وإضمار وغير ذلك، وقع من وقع في التجسيم وطائفة من التعطيل، وتفرقت الآراء في الكلام على الذات والصفات، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن فرق الأمة الكائنة بعده. Hujah pengarang, mengapa mereka dalam bab-bab yang kecil lah kalau nak nisbah kepada akidah, bab hukum, tentang haid, tentang harta anak yatim, datang ayat yang mengisahkan. Para sahabat bertanya daripada Rasulullah, bagaimana mereka boleh meninggalkan bertanya tentang sifat-sifat Allah yang maha tinggi ketika mereka tidak faham. Jadi apabila mereka tidak bertanya, maknanya mereka faham. Dan mereka faham itu berdasarkan muqtada lughah Arab. Iman ini adalah satu perkara yang jelas. Mengenal Allah ini adalah aslul iman dan tempat sumber ma'rifatullah. Maka inilah sebabnya tidak diriwayatkan persoalan-persoalan tentang ayat-ayat sifat ini daripada para sahabat. Kemudian musannif menerangkan sejarahnya. Mengapa tiba-tiba ada seperti keperluan untuk menjelaskan akidah-akidah ini kepada umat? Apa puncanya? Ini diterangkan oleh pengarang. Tetapi tatkala mana Islam telah tersebar atas muka bumi dan telah masuk ke dalam agama Islam, orang yang tidak faham dan tidak reti sepak terajang bahasa Arab. Kita baca mukaddimah kitab surat 90. Betul-betul mukaddimah. Tetapi apabila orang luar, orang ajam, orang ambab, nabab, dia satu kumpulan nabati, daripada kalangan orang ajam juga, yang mana mereka ni tak reti tasarif, tak reti sepak terajang bahasa Arab, maka telah terkeliru ke atas mereka bahasa Arab dengan
Mereka terkeliru antara lisanul arabi dengan lisanul urfi. Tak faham yang mana muqtada lisanul arab, yang mana muqtada lisan urfi. Uruf mereka dalam bahasa mereka, mereka telah maknakan pada uruf dalam bahasa Arab. Dan kerana mereka tidak ada ilmu tentang makna-makna, perubahan-perubahan dalam bahasa Arab, daripada segi hakikatnya, daripada segi majaznya, kinayah, isti'arah, hadhaf, idmar dan lain-lain. Ini semua menyebabkan mereka terjerumus di dalam akidah tajsim, menjisimkan Allah. Dan ada satu puak pula yang terjerumus dalam akidah ta'til, menafikan sifat-sifat Allah. Lalu telah terbentuklah, terpecah-pecahlah pandangan-pandangan, mazhab-mazhab, aliran-aliran ketika membicarakan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Dan perkara ini bukanlah tidak pernah diberitahu oleh Rasulullah, bahkan telah mengkhabarkan oleh sosok yang begitu benar, yang tiada yang lebih benar daripada baginda, iaitu Rasulullah, tentang apa yang bakal berlaku, iaitu di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terbentuk puak-puak, aliran-aliran yang berpecah-pecah dalam perkara akidah. Melihat realiti ini, kata pengarang, mendepani realiti ini, maka ulama ketika itu, fahtaja ahlul haqqi ila raddi ala mabtada'uhu wa iqamatil hujaji ala ma taqawwaluhu wanqasamu qismain. Mendepani realiti ini, maka ulama-ulama hak melihat di sana ada keperluan untuk menyanggah akidah-akidah bid'ah yang telah dimunculkan oleh kelompok-kelompok baru ini. Dan mereka melihat seperti ada keperluan untuk menegakkan hujjah kepada perkara yang mereka ada-adakan. Lalu terbentuklah dua aliran, dua kisim, dua jenis daripada kalangan ahli haq bagi mendepani akidah seperti ini. Yang pertama, ahaduhuma ahlut ta'wil, wa humul ladzina tajarradu lirraddi 'ala al-mubtadi'a min al-mujassima wal mu'attila wa nahwihim min al-mu'tazilati wal musyabbihati wal khawariji, lama azhara kullum minhum bid'atahu wa da'a ilaiha. Faqama ahlul haqqi bi nusratihi wa dafa'a anhu ad-dafi' bi ibtali bid'atihi wa raddu tilka al-ayati al-muhtamala والأحاديث إلى ما يليق بجلال الله من المعاني بلسان العربي وأدلة العقل والنقل ليحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل بحججه ودلالاته. Satu kisim, satu bahagian yang dipanggil ahli ta'wil. Mereka telah menggebeling tenaga mereka, memusatkan kerja mereka untuk menyanggah dan menolak ahli bid'ah daripada kalangan mujassimah, daripada kalangan mu'attilah. Nampak? Orang mengatakan Asy'ariyah ini sebagai mu'attilah. Kena faham, Asy'ariyah ini bukan hanya mendepani dengan mujassimah, tetapi mereka juga mendepani mu'attilah seperti Jahmiyah dan lain-lain. Daripada kalangan Mu'tazilah, daripada kalangan Musyabbihah, daripada kalangan Khawarij. Kenapa keperluan itu mendadak? Kerana setiap kumpulan itu menzahirkan, mewar-warkan bid'ah mereka. Bukan sekadar mewar-warkan, bahkan mengajak orang lain kepada bid'ah akidah tersebut. Maka telah bangkit ahli haq untuk membantu, mempertahankan dengan membatalkan segala bid'ah tersebut dan memaknakan, mengembalikan ayat-ayat yang mempunyai ihtimal, makna yang pelbagai, hadis-hadis yang mempunyai makna yang pelbagai dimaknakan dengan makna-makna yang layak dengan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Dan pemaknaan itu bukan sembrono, bukan tahrif seperti mana yang dimanipulasi oleh setengah golongan. Apabila kita takwil, maka mereka kata telah tahrif ayat. Kemudian dibawa pula wa yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Tidak.
masih lagi dalam ruang lingkup lisanul Arab, bahasa Arab, dan masih lagi dalam ruang lingkup dalil-dalil akal dan dalil-dalil nakal. Ingat, ta'wil ini masih dalam ruang lingkup lisanul Arab, masih lagi dalam ruang lingkup dalil-dalil yang dipandu oleh akal dan nakal, supaya Allah mengukuhkan hak dengan ayat-ayatnya, dengan bukti-buktinya, dan membatalkan kebatilan dengan hujahnya dan dalil-dalilnya. Manakala kelompok yang kedua, al-qailuna bil qawlil ma'rufi bi qawli salaf, wa huwa al-qat'u bi anna ma la yaliqu bi jalalillahi ta'ala ghairu murad, was-sukut an ta'yin al-murad min al-ma'ani al-laiqa bi jalalillahi ta'ala idza kana al-lafdhu muhtamilan li ma'ani taliqu bi jalalillahi ta'ala. Satu lagi yang dipanggil kelompok salaf. Mereka ini adalah satu kelompok yang dikenali dengan pandangan yang dipanggil qaulus salaf. Jadi kena faham betul apakah yang dimaksudkan qaulus salaf. Yang dimaksudkan dengan qaulus salaf ialah wa huwal qat'u, iaitu meyakini dan memutuskan secara pasti bi anna, bahawasanya apa-apa ma la yaliqu bi jalalillah, apa-apa makna yang tidak layak kepada Allah, bukanlah yang dimaksudkan daripada ayat-ayat sifat tersebut. Ingat, apa yang dimaksud dengan qaulus salaf? Pertama, menjazamkan, memutuskan secara pasti apa sahaja ayat-ayat sifat, makna yang tidak layak bagi zat Allah, bukanlah itu yang dimaksudkan. Itu pertama. Yang kedua, qaulus salaf ini mumayyizatnya, ciri-cirinya adalah wassukut, berdiam diri daripada menentukan apakah makna yang dimaksudkan daripada banyak-banyak makna yang layak bagi zat Allah. Ini perbezaan salaf dengan khalaf. Kalau khalaf, ada beberapa makna yang layak bagi Allah, mereka telah takyinkan. Ini maksudnya. Adapun salaf sukut. Hati i'tiqad makna yang tidak layak bagi Allah bukan yang dimaksudkan, tapi apa maknanya? Apa maknanya tidak disebut oleh lidah mereka, tidak ditakyinkan muradnya daripada ayat dan hadis tersebut, maka inilah yang dipanggil qaulus salaf. Fas-sinfani qati'ani bi anna ma la yaliqu bi jalalillahi ta'ala min sifatil muhdatsina ghairu muradin wa kullu minhuma 'alal haqqi. Masing-masing dua kumpulan ini sama dari segi apa? Mereka secara jazam dan pasti beriktikad dengan kukuh dan kuat bahawasanya apa-apa sifat makhluk yang baharu yang tidak layak bagi zat Allah bukanlah yang dimuradkan daripada ayat-ayat tersebut. Dan kedua-dua kelompok ini berada di dalam hak. Wa qad rajjaha qaumun minal akabiri al-a'lami qawla salafi li'annahu aslamu wa qaumun minhum qawla ahli ta'wili lil hajati ilaihi wallahu a'lam. Maka terbentuklah dua yang disebut sebagai aliran mutakallimin. Imam Nawawi pun guna nama itu, dipanggil aliran mutakallimin dan aliran ahli hadis. Mutakallimin ini telah mentarjihkan qaulus salaf, maksudnya mereka lebih memberatkan makna yang kedua ataupun kaedah yang kedua. Sebab itu perbezaan ini bukan perbezaan akidah, perbezaan dalam berinteraksi dengan ayat sifat. Ini pun celau juga. Salaf dengan khalaf, akidah sama, akidah sama. Perbezaan ialah ketika berinteraksi dengan ayat sifat. Adakah ayat sifat ini boleh ditakwilkan ataupun tidak? Boleh mentakwilkan ayat sifat dengan tak boleh takwil. Dia tak ada kaitan dengan akidah, dia ada kaitan dengan manhaj. Tetapi manhaj itu
dia tetap pergi kepada suatu akidah yang sama, yang kalau diringkaskan dipanggil madhabut tanzih. Salaf pun madhabut tanzih, khalaf pun madhabut tanzih. Bezanya, adakah dita'yinkan murad ataupun tidak. Maka sebab itu selalu diwarga. Imam Nawawi pun sebut, dalam Majmu' sebut, dalam Syarah Muslim sebut, madhab qaulus salaf ini aslam. Sebab apa aslam? Sebab kita tak nak begitu berani memaknakan sesuatu makna, nak memaknakan perkataan Allah dengan suatu makna yang mungkin salah, yang Allah lebih mengetahui maknanya. Maka itu yang dimaksudkan madhab salaf itu lebih aslam, lebih selamat. Dan ada sebahagian ulama memilih cara berinteraksi dengan ayat sifat ini dengan kaedah takwil yang dipanggil madhab mutakallimin. Kenapa? Kenapa? Kerana lil hajati ilaihi. Kerana ada hajat. Kerana apa? Kerana ada hajat kepadanya. Ada hajat. Hajatnya apa? Hajatnya manusia yang sudah tidak faham, kalau dibiarkan dengan tafwid tersebut. Khulasahnya kita akan sambung, kita nak baca muqaddimahnya, kita ni panjang. Muqaddimah ini untuk memahami khulasah akidah dalam perkara ini. Khulasahnya mazhab salaf ataupun mazhab khalaf, kedua-duanya mereka ini melakukan takwil. Tetapi mazhab salaf ini takwilnya ijmali, dan mazhab khalaf ini takwilnya adalah tafsili. Di situ perbezaan manhaj berinteraksi dengan ayat salaf. Kena betul-betul. Mazhab berinteraksi tentang takwil dengan tidak takwil. Yang penting itu apa dia punya masir. Kamu takwil ke, kamu tak takwil ke, masir kamu tu apa? Akhir sekali objektif itu sampai mana? Mu'tazilah juga takwil. Kita juga takwil. Mazhab Jahmiyah juga. Mazhab Jahmiyah ni terus buang terus. Jadi kena bezakan antara apakah yang dimaksudkan dengan tafwid salaf dengan makna yang betul. Jadi tafwid salaf ini dia beza dengan tajsim. Jadi ada beza antara tanzih dengan tashbih, tanzih dengan tajsim. Itu yang kita nak baca dalam kitab Al-Farqul Azim untuk membezakan. Jadi golongan yang beraliran Taimiyah, mereka mendakwa aliran mereka salaf, tapi sebenarnya ada pencerobohan bagi lafaz tersebut. Lafaznya sama tetapi maknanya tidak sama. Jadi khulasahnya mazhab kita adalah mazhab tanzih, dan cara berinteraksi dengan ayat sifat, maka ada yang memakai takwil ijmali iaitu salaf, dan takwil tafsili, masing-masing bersekutu dalam meyakini bahawasanya bukanlah makna yang tidak layak bagi zat Allah itu dimaksudkan. Jadi jangan kita terpengaruh dengan mughalatah, hujah menyeleweng, dengan semata-mata wujud persamaan antara kita dengan Mu'tazilah dari sudut takwil, lalu mereka telah membakulkan akidah khalaf ini sebagai akidah Mu'tazilah dengan semata-mata alasan Mu'tazilah kerap melakukan takwil, kita juga melakukan takwil. Takwil bukan salah. Yang salah itu ketika kamu takwil kepada akidah yang betul ataupun kamu takwil kepada akidah yang salah. Itu sebenarnya pokoknya, bukan kepada takwil itu sendiri, bukan kepada imraruz zahir dipanggil. Melafazkannya dengan lafaz zahir, tetapi apakah objektif penghujung? Sebab akidah ini benda yang dalam hati, yang penting apa yang diiktikadkan, bukan semata-mata interaksi. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab.
Kalau ada kesempatan lain kita akan habiskan mukaddimah kitab ini sebagai cuba memahami sejarah dan tentang aliran mazhab salaf dan khalaf. Moga-moga Allah mengurniakan akidah yang sebenar kepada diri kita dan menjadikan diri kita sebab kefahaman yang betul tentang Allah yang Maha Perkasa itu terpaksi dan terpatri dalam hati kita semua. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.